Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kenal, salam silaturahim, salam UiTM di hatiku dari kami di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah berjaya menjejakkan kaki ke Universiti Teknologi Mara, universiti terbesar di Malaysia atau mungkin universiti yang terbesar di dunia. Kalian telah diberikan peluang untuk melanjutkan pelajaran dan seterusnya mendapatkan ilmu dari universiti yang sangat kita sayangi ini. Terima kasih kerana memberikan perhatian kepada slot yang diberikan sempena Minggu Destini Siswa ini kepada Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Jadi sebagai permulaannya ingin saya perkenalkan Institusi Raja-Raja Melayu, Kursi Institusi Raja-Raja Melayu ini yang merupakan satu pejabat di bawah seliaan pejabat naib chancellor, ya. Dan kursi ini mungkin anak-anak mahasiswa-mahasiswi belum lagi mengenali apa maksud kursi itu, ya. Dia bukan kerusi macam yang kita duduk tu. Dia adalah suatu singgahsana untuk keilmuan dalam sebuah pendidikan, ya. Kursi Institusi Raja-Raja Melayu ini adalah satu pejabat yang dibuat oleh Universiti Teknologi Mara untuk memastikan kita atau warga UiTM, termasuklah kalian sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi, untuk melestarikan institusi beraja. Maksudnya kursi ini bertanggungjawab untuk memastikan institusi beraja ini sentiasa mendapat perhatian, sentiasa mendapat jaminan dan kelangsungannya akan dapat dipastikan pada masa-masa hadapan. Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu telah ditubuhkan pada tahun 2018 dan ianya telah beroperasi lebih kurang 3 tahun lebih atau menghampiri 4 tahun lah, ya. Jadi kami di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu akan mengendalikan kursus-kursus atau bicara-bicara dengan berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, Universiti Teknologi Mara atau UiTM adalah satu-satunya institusi yang mempunyai kursi institusi Raja-Raja Melayu bagi merealisasikan tanggungjawab sebuah institusi pendidikan tinggi untuk menjaga kepentingan institusi warisan ini. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, kepentingan institusi Raja-Raja Melayu ini tidak boleh dinafikan. Mungkin kalian juga sudah belajar semasa tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 perihal kedudukan Raja-Raja di negara kita. Yang kita tahu bahawa institusi beraja ini merupakan teras kepada penubuhan sebuah negara. Dan ia mempunyai peranan-peranan yang saya akan kongsi sedikit sebanyak lagi dalam ruang yang diberikan ini untuk mahasiswa-mahasiswi lebih mengenali institusi beraja itu sendiri. Bagi kalian yang datang daripada negeri-negeri yang mempunyai raja atau sultan atau kita panggil juga sebagai raja pemerintah, kalian pastinya pernah mendengar atau pernah mengetahui peranan yang dimainkan oleh institusi beraja ini. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian, di negara kita ini kita ada institusi beraja yang saya kategorikan kepada 3 institusi. Pertama iaitu institusi raja di negeri-negeri. Yang keduanya kita ada yang di Pertuan Agong yang kalian semua kenal yang di Pertuan Agong. Yang ketiganya kita mempunyai Majlis Raja-Raja. Jadi ketiga-tiga institusi beraja ini yang telah memberi sumbangan kepada penubuhan dan juga seterusnya pembinaan dan kemajuan negara. Walaupun kita dapati ada pihak-pihak yang mempersoalkan kedudukan institusi beraja ini, tapi saya percaya semua mahasiswa dan mahasiswi dapat menilai sumbangan atau peranan yang telah dimainkan oleh institusi beraja itu sendiri. Jadi pertama, kalau saya katakan peranan institusi beraja ini pertamanya menjadi teras kepada penubuhan negara kita. Semasa perjanjian 1957 yang kita merdeka 1957, raja-raja lah melalui Majlis Raja-Raja telah menandatangani perjanjian
untuk penubuhan negara ini. Maknanya apabila baginda semua menurunkan tanda tangan, maka itu menunjukkan perkenan duli-duli yang maha mulia raja-raja kepada pembinaan negara kita. Tanah Melayu 1957 dan seterusnya Malaysia pada tahun 1963. Jadi kita dapati bahawa institusi beraja ini amat-amatlah penting untuk penubuhan ataupun untuk pembinaan negara kita. Yang seterusnya, kalau kita lihat dalam perkembangan politik, ya, ada kalanya terdapat persoalan-persoalan tentang apakah yang dimainkan ataupun peranan yang dimainkan oleh parti-parti politik. Beberapa tahun kebelakangan ini kita lihat ketidakstabilan politik dan kita mengharapkan kepada institusi beraja ini untuk memainkan peranan bagi memberikan ketenangan kepada suasana politik kita. Ya, jadi yang dibuktikan dalam peranan raja ini ialah menjaga kestabilan politik, menjaga keamanan negara daripada anasir-anasir yang boleh memecah belahkan kita. Jadi mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian, kalau kita belajar di sekolah menengah dahulu, raja-raja juga digambarkan sebagai simbol perpaduan. Ya. Jadi sekarang ini saya juga mempersetujui bahawa institusi beraja ini adalah institusi yang memberikan atau menjaga perpaduan bagi negara kita. Walaupun kita namakan institusi itu sebagai institusi Raja-Raja Melayu, tetapi baginda semua adalah simbol perpaduan yang bukan hanya menjaga orang-orang Melayu, tetapi juga menjaga keseluruhan masyarakat Malaysia. Tidak kiralah bangsa apa kita sekalipun, ketua utama negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong. Dan dari ceruk mana kita datang, dari negeri mana kita datang sekalipun, institusi beraja itu amat-amatlah penting. Jadi saya tahu ramai antara kita tidak pernah bersua muka dengan raja-raja kita. Tapi kita boleh merasai kehadiran baginda apabila kita dapati ketenteraman negara juga boleh dicapai dengan raja-raja kita yang memainkan peranan berkaitan dengan perpaduan. Sesungguhnya mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian, raja-raja ini merupakan pancuran keadilan, the fount of justice. Ya, tadi di sini kami di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu ini cuba membawa hashtag pancuran keadilan, institusi beraja pancuran keadilan. Dan saya harap mahasiswa-mahasiswi apabila menulis atau postkan sesuatu pada media sosial, taglah Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu dan juga gunakanlah hashtag institusi beraja pancuran keadilan supaya kita menjadi warga UiTM yang mengajak ke arah perpaduan. Yang mana institusi beraja ini sebagai satu cara untuk kita mencapai perpaduan dalam kalangan seluruh keluarga Malaysia. Jadi anak-anak mahasiswa yang saya kasihi sekalian, ya, kalau kita lihat kepada institusi beraja itu lagi, ramai yang mengaitkan institusi beraja ini dengan peranan agama, ya, dengan kedudukan agama. Ramai juga menyatakan bahawa pastinya institusi beraja ini adalah ketua agama bagi negeri-negeri, ya. Dan kita meletakkan Islam sebagai agama bagi negara dan pada masa yang sama kita memastikan semua rakyat Malaysia mempunyai kebebasan beragama. Rakyat Malaysia yang lain itu mempunyai kebebasan beragama dengan membenarkan amalan agama dalam formula aman dan damai. Jadi aman dan damai itu juga adalah di bawah peranan institusi beraja yang baginda memastikan orang Islam mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan begitu juga mereka yang tidak menganut agama Islam. Jadi sesungguhnya kita percaya bahawa dari segi sejarah institusi beraja ini telah sekian lama, sistem beraja ini telah sekian lama membunyi dalam tanah air kita ini. Jadi apabila kita merdeka, kita mengekalkan institusi beraja itu dengan memastikan ianya sentiasa memberikan keadilan, sentiasa memberikan kita ketenteraman dari segi keselamatan juga. Jadi kalau kita lihat kepada peranan institusi beraja ini, ia banyak dinyatakan dalam perlembagaan persekutuan. Mahasiswa-mahasiswi mungkin pernah membaca perlembagaan persekutuan itu dan kemudiannya mungkin mahasiswa-mahasiswi juga telah dapat menelaah beberapa peruntukan tentang raja-raja
dalam tentang institusi beraja ini di dalam perlembagaan itu sendiri, ya. Jadi perkara yang perlu kita fahami, saya fikir saya telah secara ringkasnya menyatakan tentang kepentingan pejabat kursi di Universiti Teknologi Mara ini, dan kemudiannya kepentingan institusi beraja itu yang perlu dihayati dan diinsafi oleh semua warga negara Malaysia, tidak kira bangsa dan agama. Jadi di sini mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian, ya. Pada tahun ini kita mencapai kemerdekaan atau hari kebangsaan kita sudah mencapai umur 65 tahun, dan kita merdeka pada tahun 1957 itu setelah beberapa siri penjajahan dan pendudukan, ya. Tapi kalian perasan ataupun tidak bahawa institusi beraja ini tidak pernah terasing daripada negara kita. Maksudnya di sini institusi beraja ini tidak pernah terpisah daripada negara kita. Bahkan apabila kita membentuk Malaysia pada tahun 1957, rakan-rakan dari rakan-rakan dari Melaka dan Pulau Pinang tidak mempunyai institusi beraja. Tetapi telah direka satu takhta yang dibincangkan tentang kepentingan takhta ini di peringkat persekutuan, iaitu takhta yang di Pertuan Agong. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, Melaka dan Pulau Pinang juga berpeluang untuk bernaung di bawah payung Duli Yang Maha Mulia, ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Jadi setiap inci tanah air, tanah Melayu pada tahun 1957 itu telah mempunyai institusi beraja. Kemudian kita membina Malaysia, membentuk Malaysia pada tahun 1963. 1963 juga menjadikan Yang di Pertuan Agong itu sebagai ketua utama negara yang telah merangkumi juga negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Maka Fountain of Justice atau Fount of Justice, institusi beraja itu, pancuran keadilan institusi beraja itu telah berada pada setiap inci tanah air kita. Dari negeri-negeri yang mempunyai raja dan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Jadi kita sama dan sekata mengecapi kebahagiaan, kemakmuran di bawah payung Duli Tuanku, raja-raja pemerintah pada peringkat persekutuan dan juga Yang di Pertuan Agong pada peringkat raja-raja pemerintah pada peringkat negeri, dan raja yang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Jadi anak-anak mahasiswa yang mahasiswi yang saya kasihi sekalian, sekarang kalau saya tanya apa peranan kalian tentang institusi beraja ini? Sebelum saya pergi kepada peranan kalian tentang institusi beraja, saya fikir kalian perlu beraku janji bahawa apabila kalian menyertai Universiti Teknologi Mara, maka kalian akan menuntut ilmu sebanyak mungkin. Biar penuh di dada, walaupun saya pasti ilmu itu tidak akan habis sekiranya kita menuntut ilmu itu, kita tidak akan habis menuntut ilmu itu. Tapi sebolehnya mahasiswa dan mahasiswi apabila menjejakkan kaki, orang kata, ke Menara Gading, ya. Itu adalah istilah yang biasa digunakan kepada universiti, ya. Kita kata Menara Gading. Dan para mahasiswa pula digelarkan sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Siswa merujuk kepada lelaki dan siswi itu merujuk kepada perempuan. Dan perkataan maha itu amatlah besar maknanya. Ya, para mahasiswa dan mahasiswi, saya cuba tidak menggunakan perkataan pelajar untuk kalian merasa bahawa perkataan mahasiswa dan mahasiswi itu amat bermakna untuk kalian mencari dan menuntut ilmu di Menara Gading Universiti Teknologi Mara ini. Jadi berkaitan dengan institusi beraja, apa peranan kalian sebagai seorang warga negara, sebagai seorang warga UiTM, sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi? Jadi saya percaya dengan mengambil kira peranan dan sumbangan yang diberikan oleh institusi beraja dalam pembinaan negara, penubuhan pembinaan dan kemajuan negara, dengan menjaga kestabilan politik, menjaga ketenteraman awam, memastikan perpaduan dan menjaga kepentingan agama dalam negara kita, maka saya pasti kalian mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai ilmu yang penuh di dada, yang mempunyai peluang untuk menuntut ilmu di Universiti Keramat ini,
kalian hendaklah bertanggungjawab untuk mendaulatkan institusi beraja. Itulah cita-cita kita, cita-cita di Universiti Teknologi Mara untuk memastikan nilai-nilai warisan, terutamanya institusi beraja ini harus dikekalkan atau diperkukuhkan. Sebab nenek moyang kita hampir 450 tahun kita di bawah penjajahan kuasa asing. Nenek moyang kita berjaya mengekalkan institusi beraja sehinggalah kita merdeka. Ini satu cabaran bagi kalian pemimpin, kalian sebagai pewaris pemimpin kepada negara kita. Kalian akan menjadi pemimpin yang lebih yang berwibawa, kalian akan menjadi pemimpin yang paling tinggi apabila usia Malaysia mencapai 100 tahun. Ianya tidak lama lagi, ianya lebih kurang 35 tahun atau 34 tahun. Di mana kalian ketika itu? Kalian merupakan pembuat polisi, penggubal dasar, pemimpin negara. Mungkin ada antara kalian menjadi menteri-menteri atau jemaah menteri atau exco di negeri-negeri. Apa peranan kalian pada ketika itu? Mungkin apabila kalian mencapai usia sebegitu, kalian akan mengingati satu slot dalam MBS ini, ya, bahawa kalian pernah diperingatkan untuk menjadi mahasiswa yang berwibawa dan menjadi pemimpin yang agung, dan pemimpin yang menjaga kedudukan institusi yang agung di negara kita, iaitu institusi beraja. Jadi saya ingin sampaikan hasrat kami di Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu dan juga pengurusan tertinggi Universiti Teknologi Mara, bahawa kami mengharapkan kalian untuk menjadi satu generasi yang akan sentiasa menjaga institusi warisan ini. Kerana apa? Bukan semata-mata menjaga institusi itu bagi kepentingan mereka yang berada dalam institusi itu, tapi menjaga institusi itu bagi kepentingan Malaysia, kepentingan perpaduan, kepentingan kedudukan agama dan segala nilai warisan yang ada dalam negara kita. Jadi institusi ini amatlah bergantung kepada kalian. Maka sekiranya kalian buat apa-apa posting, maka gunalah satu hashtag yang kita bawa di Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu ini ialah #gagasan 100 tahun Malaysia Merdeka. G100mm. Atau kalau kalian menulis di Instagram, posting di Instagram ataupun di TikTok, dia sudah ada hashtag itu, yang mana Pejabat Kerusi telah menggunakan hashtag merakyatkan perlembagaan, hashtag pancuran keadilan, hashtag G100mm ataupun gerak gagasan 100 tahun Malaysia Merdeka. Jadi kalian harus ingat bahawa peranan yang kalian bawa itu bukanlah suatu yang ringan, bukanlah suatu amanah yang mudah untuk kalian laksanakan. Tapi ia mestilah ditusuk dalam sanubari kalian bahawa institusi ini boleh mendatangkan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara. Jadi berjanjilah kalian pada hari ini untuk memastikan institusi warisan ini sentiasa terbela, kerana ianya telah dibela, telah beberapa ratus tahun di bawah penjajahan. Cabaran untuk kalian memastikan institusi ini terus memberi sumbangan, terus dijamin kedaulatannya. Dan ini adalah peranan yang perlu kalian bawa bersama ketika kalian menapak mencari ilmu di Universiti Teknologi Mara ini. Jadi setiap derap langkah yang kalian bawa hendaklah tersemat di dalam sanubari itu bahawa kalian akan menjaga Ibu Pertiwi ini, menjaga segala nilai dan warisan yang ada, dan memastikan institusi beraja itu sentiasa berada di tahap yang terbela pada setiap masa dan ketika. Kalian pertama, untuk mencapai hasrat itu, kalian perlulah mendidik diri, memahami dan mendalami segala ilmu berkaitan institusi beraja dan peranan-peranan yang dimainkan oleh institusi beraja itu sendiri. Kalian hendaklah juga memberikan komitmen yang kukuh, komitmen yang sejati untuk memastikan institusi ini sentiasa berada di persada umum yang boleh memberi manfaat dan sumbangan kepada negara. Saya tidak nafikan ianya sukar untuk dilakukan seperti yang saya nyatakan sebelum ini, tetapi kalian kena pastikan, hendaklah memastikan bahawa institusi ini berada pada landasan yang baik dan landasan yang tepat.
pada pengakhir bicara saya ini, saya mengharapkan, sebab saya mungkin sudah tidak ada lagi pada ketika kalian menjadi pemimpin negara. Justru saya mengharapkan kalian akan mengambil peluang yang sewajarnya untuk memastikan kalian berjaya dan berjanji kepada saya dan juga kami sebagai pengurusan di pejabat kursi dan juga di pengurusan tertinggi Universiti Teknologi Mara, berjanji kepada kita bahawa universiti ini, para mahasiswa dan graduannya akan memastikan nilai-nilai warisan ini terjaga. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya mengharapkan kalian juga memberi komitmen kepada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Universiti Teknologi Mara secara umumnya dan juga pejabat kursi khususnya untuk memastikan kalian mendapat pengetahuan, kalian mempunyai komitmen dan kalian mencari ilmu itu di tempat-tempat yang ada dalam ceruk Universiti Teknologi Mara ini. Pertama, mungkin kalian boleh ke pusat co-curriculum Universiti Teknologi Mara di mana kursi institusi Raja-Raja Melayu seawal tahun 2019 telah memperkenalkan kursus co-curriculum yang dengan kod HPD 138 dan untuk bahagian yang kedua HPD 238. Kita UiTM menyediakan melalui pusat co-curriculum menyediakan satu subjek yang kalian perlu faham kerana pada saya itu adalah suatu kewajipan untuk setiap mahasiswa UiTM untuk mempelajari dan mengetahui secara mendalam tentang institusi beraja, dan kita mengadakan subjek itu, pejabat kursi dengan kerjasama pusat co-curriculum mengadakan subjek itu dengan pensyarah-pensyarah atau koordinator yang sangat berwibawa dan mendapat keterangan atau mempunyai ilmu untuk menyampaikan kalian kepada pengetahuan tentang raja perlembagaan itu. Selain daripada itu, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, tidak lengkap kalau kalian tidak menziarahi pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Kalian akan diperkenalkan dengan perbahasan berkaitan dengan institusi beraja dan kalian haruslah subscribe atau menjadi follower, pengikut ataupun boleh like media-media sosial kursi institusi Raja-Raja Melayu. Kami di Facebook, kami juga di Instagram dan kami juga di Twitter. Siapalah kami kalau tiada anda mahasiswa-mahasiswi sekalian ya. Untuk itu kami di pejabat kursi sentiasa mahu bersama-sama dengan mahasiswa dan mahasiswi, sama ada sebagai pendengar, sebagai yang hadir dalam program atau juga sebagai panel dalam perbincangan-perbincangan yang akan kami bawa bersama dengan para mahasiswa. Setakat ini mahasiswa yang saya kasihi sekalian, kita telah, pejabat kursi telah menganjurkan banyak program bersama dengan pelajar dan kami juga mengalu-alukan kalian yang baru saja menyertai UiTM ini untuk bersama-sama kami memahami institusi beraja ini. Pada setiap hari Jumaat pukul 3 petang kami akan mengadakan setiap hari Jumaat, jangan lupa setiap hari Jumaat hari barakah ya. Dan setiap hari Jumaat jam 3 petang kami akan bersiaran bersama Majlis Perwakilan Pelajar. Dan kami bukan menghadkan partisipasi ini kepada Majlis Perwakilan Pelajar, tapi kita membuka ruang. Kami di pejabat kursi membuka ruang kepada semua pelajar. Kalau kalian mahukan satu sesi bersama dengan pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu, kita akan sentiasa membuka pintu sama ada secara maya atau secara fizikal. Kita alu-alukan kehadiran kalian semua. Ya. Kita kata life with no borders. Ya. Kursi tidak ada apa-apa halangan untuk menerima kehadiran kalian dalam program-program yang pejabat kursi anjurkan. Yang keduanya, kalian juga boleh menyertai kami sebagai sukarelawan sekiranya suka dan rela untuk menjadi pembantu ataupun reka cipta
ataupun siapa saja, dan kita sentiasa membuka pejabat ini kepada semua pelajar Universiti Teknologi Mara, sama ada yang berada di Selangor, Shah Alam, Puncak Alam atau serata negara ya. Kalau walaupun kalian berada di Sabah, kalian juga boleh menghubungi pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu. First thing yang pertama yang perlu kalian lakukan ialah menyertai kami di Facebook atau di Instagram, follow kami di di media-media sosial, berikan pandangan dan hujahan kalian juga. Dan kita juga dalam diskusi yang lebih serius ya, dalam diskusi yang lebih serius, pejabat kursi juga menganjurkan program bersama para ahli akademik pada setiap hari Isnin jam 2:30 petang atau jam 3 petang. Kalian boleh mengikuti kami secara live di Facebook atau di YouTube. Dan mungkin YouTube juga tadi saya lupa untuk sebut YouTube. Kalian juga boleh subscribe kami di YouTube. Pejabat kursi mengalu-alukan kehadiran kalian semua, sama ada secara fizikal atau atas talian atau di dalam talian atau di maya ya. Jadi saya fikir semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan kita silaturahim yang lebih kukuh, dan kemudiannya kita mengenali antara satu sama lain dengan tujuan yang tidak berbeza, iaitu memastikan institusi beraja sentiasa mendapat pembelaan dan jaminan dari sekarang dan juga generasi akan datang. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk semua. Jangan lupa #pancuran keadilan, #merakyatkan perlembagaan, #pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu, kita menggunakan hashtag ini untuk kita pastikan kalian juga sentiasa bersama. Lagi satu hashtag ialah pewaris bangsa, perisai warisan. Jadi sekali lagi selamat maju jaya. InsyaAllah kita ketemu secara fizikal atau di maya. Dan selamat datang menjejakkan kaki ke Universiti Teknologi Mara. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dari kami di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu.